Ada orang kematian anak, kematian suami, maka masa bertahun untuk terima. Dia heret kesedihan, dia heret kelukaan, dia heret kenangan-kenangan itu. Lalu dia pun kemurungan, tak bergaul dengan orang, tak keluar daripada rumah. Dia kehilangan banyak peluang-peluang kebaikan. Memang orang kata ustazah senang cakap, ustazah tak kena lagi. Ya, hari ini saya menasihati tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian. Tiba masa kalau saya diuji, ada orang pula yang akan nasihat saya dan ingatkan saya. Memang perit bila kita menghadapi ujian kehilangan, tetapi yakinlah setiap apa yang Allah ambil daripada diri kita, Allah nak beri sesuatu yang lebih berharga. Sebab dunia ini semuanya fana. Masjid Nurul Iman ini akan musnah, rumah kita akan musnah, diri kita akan musnah, kiamat pasti berlaku. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Kalau kita melihat ada satu nikmat pada manusia itu diciptakan handsome. Macam Tok Siak kita, macam imam-imam kita, cantik macam ibu-ibu di hadapan saya sekalian ni. Lalu kita memuji Allah ya Badi', Allah yang maha menciptakan keindahan. Kalau kita melihat ada manusia yang sangat bijak, pandai, straight A, bijaknya budak ni, bijaknya anak Hajah. Hajah tu pun jawab, tengoklah anak siapa. Apa tips ni anak boleh bijak macam ni? Masa mengandung dulu, banyakkan makan kacang. Lepas tu kita sebagai ibu ni, dia pun cakap lah tips-tips dia. Tak ada masalah. Okey nak share. Tapi jangan sampai kita menyandarkan kelebihan yang kita ada pada diri kita. Nikmat yang kita ada kerana usaha kita, asbab diri kita, asbab kita tahajud ke, asbab kita baca yasin ke setiap hari dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar kita, itu adalah usaha kita. Ramai mana orang yang berusaha yang sama tapi tak dikurniakan oleh Allah. Sebab Allah nak beri dekat akhirat hasil daripada sabar dia bersangka baik dengan Allah. Masya Allah. Lalu kita memuji Allah ya Hakim, Allah yang maha bijak. Berikan anak ini kebijaksanaan. Ya Allah, engkau lah yang memiliki kebijaksanaan. Kita nampak ada orang yang alim, banyak ilmu dia. Lalu kita memuji ya Allah yang alim, Allah berikan pinjaman ilmu yang sementara. Sebab orang ini setelah mati, dia tidak ada apa-apa lagi, kecuali yang dia bawa adalah hatinya untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya sepanjang dia menyampaikan ilmu bukan kerana Allah, tetapi ingin kemasyhuran, kerana riak, kerana takabur, inginkan dunia, maka dia tergolong di dalam golongan 4 golongan yang akan diheret terawal masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau kita melihat ada orang cergas, saya tengok makcik-makcik ni cergas. Ibu-ibu sekalian, umur berapa ni? 60 lebih. Siapa 70 lebih angkat tangan? Tengok tu 70 lebih duduk setumpuk 70 lebih. Memang ada persatuannya. Masya Allah 70-an. Siapa 60-an? Ramai, Masya Allah. Tinggi-tinggi sikit. Allahu Akbar, ramai, Masya Allah. Siapa 50-an? Lagi ramai. Dah tak lama dah ni, dah dekat dengan garis dah ni. Okey, lagi 40 lebih. Masya Allah, saya tengok 50 lebih lah ramai. 30 lebih? Okey, anak muda, Masya Allah. Ni kelompok yang paling sikit. Mungkin ramai anak muda sibuk dengan anak, sibuk kerja dan sebagainya. 20 lebih ada? Ada setahun lebih pun ada. Okey. Ada baby kan, Masya Allah. Takkan nak tanya semua tu kan. Ceramah tanya seumur je hari ni. Subhanallah, alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, semua manusia diberikan excuse. Tapi bukan bahasanya diberikan. Semua manusia maksudnya diberikan peluang untuk memberi alasan. Contohnya di akhirat kelak Allah tanya, makcik kenapa tak ni? Puan, bukan puan makcik lagi dah lah. Maksudnya nama kita kan. Kenapa kamu tak lakukan ni ke waktu kamu hidup? Kenapa kamu tak tutup aurat dulu? Kenapa kamu tak tahan suami? Kenapa kamu dulu mengumpat tak habis-habis? Apa-apalah kan? Masya Allah. Akan ditanya oleh Allah. Lalu kita akan diberi peluang untuk memberi alasan, memberi jawapan. Bila dengar hadis ini, sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, adakah kami Allah masih menerima alasan di akhirat kelak? Lalu Nabi menjawab, Allah maha menerima alasan. Masya Allah.
Tetapi Nabi sebut kecuali orang yang telah diberi umur sehingga 60 tahun. Jadi orang yang umur 60 tahun lebih, tadi ada 70-60 tahun lebih, kalau masih tidak berubah, masih tak buat, tak tinggalkan perkara yang haram, masih tak sempurna perkara yang wajib, ketika itu tidak diberi lagi, Allah takkan dengar lagi alasan, sebab Allah dah beri umur yang panjang untuk dia berubah. Tapi contohnya umur 30 lebih, umur 40 lebih, meninggal dunia awal, umur 20 lebih, mudah-mudahan boleh lagi berhujah ataupun memberi alasan, ya Allah, Engkau ambil aku, nyawa aku awal, aku masih muda, ketika aku sedang jahil, ketika aku sedang sibuk dengan anak, aku tak sempat beramal dan sebagainya. Jadi kita ni nak meninggal muda ke tua? Rasa mana lagi untung? Meninggal masa muda ke dah tua? Sebab boleh bagi alasan tu. Bolehlah cakap macam tu sebab sekarang dah tua. Masya Allah. Sebenarnya kita ni memang suka memilih-milih mana yang nafsu suka. Allah takdirkan berapa umur kita, itulah yang terbaik. Sebab warga emas ni umur berapa ya? 60 ke atas. Dah ramai warga emas. Saya kira sebenarnya 50 lebih tu warga emas dah lah ya. Dah tua dah ke tak rasa tua lagi? Muka nampak muda, ibu-ibu sekalian, jangan risau. Muka semua bila tengok macam ni, daripada jauh lah semua nampak 30 lebih. Kalau tengok dekat barulah nampak. Jadi sebab tu jangan dekat-dekat ya. Jauh ni nampak sebaya belaka. Masya Allah. Saudari kuat gelak tu haji tu Allahu Akbar, subhanallah. Ibu-ibu sekalian, warga emas, sebab apa namanya emas? Emas ini mahal, dia sangat bernilai. Bila disebut warga emas, Masya Allah, satu umur yang sangat mahal, yang mana ketika ini nafsu sudah pun mampu dikalahkan. Sepatutnya masa muda dulu lama tak atas tikar sejadah? Tak lama. Sekarang lama tak? Dah sakit lutut kan? Sekarang lama sikit atas tikar sejadah. Tak banyak urusan yang kita nak kejar, tak banyak perkara yang kita nak ikuti nafsu kita. Masa muda dulu banyak tak tengok TV? Sekarang sekejap TV tengok kita. Nafsu tengok TV dah menurun. Masya Allah. Kalau dulu gigih 2 jam mampu berdiri sebab mengumpat. Sekarang kuat tak nak berdiri lama-lama sebab bercakap hal orang? Rasa macam dah tak ada nafsu sangat lah. Nak ngumpat pasal orang sikit-sikit je, dah rasa lain macam dah. Masya Allah. Dulu masa muda tengok handbag, rasa macam mana? Handbag lawa-lawa, cantik-cantik. Gorang. Warna gori kau kan? Suami buat pilihan, awak ni saya nak bagi hadiah handbag ni masa muda dulu lah kan. Yang ni RM30, yang ni RM3,000, nak yang mana ni? Tengok, dah tak ada gigi pun nak RM3,000 lagi. Betapa besarnya nafsu. Dah tua kan? Muda lagilah dahsyat. Lagi dahsyat. Dah tua dah kurang, tak kisahlah bang asal boleh bawa barang. Beg yang percuma tengok orang tua bawa. Beg-beg kain macam tu. Kalau dulu masa muda nafsu makan macam mana? Hebat. Kadang nak pergi tempat makan tu yang kata sedap tu, sanggup tempoh tu. Orang muda sekarang ada aktiviti dia jalan-jalan cari makan. Saya ada kawan-kawan kenalan saya dia kata pergi Perak hujung minggu baru ni. Jauhnya daripada Seremban pergi Perak. Sebab ada viral restoran kat sana. Pergi semata-mata nak pergi makan. Ada viral kat Kedah, ada viral kat sini. Perjalanan tu bukan nak ada urusan apa-apa, sebab nak kejar pergi makan sana sini. Masa muda. Tua-tua sekarang, minta maaf tak boleh sebut sangat tua. Kurang muda sekarang, nafsu makan tu macam mana? Dah kurang. Banyak-banyak rasa sikit-sikit. Betul kan? Masya Allah. Akhirnya badan kita tak terlalu lemah, kita kuat, boleh buat ibadah. Masa muda dulu kalau boleh nak berjalan, acik-acik nak berjalan ke mana? Adakah cita-cita nak berjalan ke Seremban? Tak ada, semua nak luar negara, betul kan?
Tetapi bila dah tua, lutut dah sakit, anak ajak pun, "Puilah, tak apalah mak ni Akhirnya sampailah kita ke masjid, sampailah kita ke rumah Allah, sampailah ke majlis ilmu. Kalau lutut tak ada sakit langsung ni, susah nak ada ni. Kan terbang sana, kan terbang sini, dah balik daripada berjalan seminggu, 2 bulan dia cuti rehat, sakit. Sebab letih berjalan. Masya Allah. Kalau kita berjalan di muka bumi Allah, kita kata nak lihat keindahan Allah. Alasan itulah biasa kita guna. Saza, salah ke nak pergi jalan kat New Zealand? Tak salah. Kan melihat keindahan Allah. Ya, lepas tu Acik buat apa? Ambil gambar. Okey, tak ada masalah ambil gambar. Kita pun share dekat Facebook. Tapi ramai di kalangan kita, muka dia yang besar, gambar yang belakang tu kecil. Sebenarnya dia bukan nak tunjuk alam indahnya ciptaan Allah, nak tunjuk dia. Sebab masa dia nak update tu kan, dia pilih dulu mana muka dia yang elok. Tak elok dia tak share. Allah tahu niat kita. Sebab itu kalau kita pergi ke luar negara, negara yang indah-indah, ambil gambar, lalu kita pun memuji Allah yang Khalik, Allah yang Maha menciptakan. Indahnya ciptaanmu ya Allah. Bangun malam itu membuatkan kita mampu untuk bangun malam. Tapi dah berjalan, masjid satu pun tak sempat singgah. Sebab jadual padat. Betul kita musafir untuk dekat dengan Allah. Bila balik, seminggu cuti, 2 minggu cuti. Kenapa tak datang kuliah? Dah lah seminggu tak gini. Penat berjalan, sakit lutut. Seminggu berjalan, tak ada sakit lutut. Sebab itu, kita bukan mudah-mudah nak kaitkan sesuatu yang kita buat kerana Allah benar. Tetapi mesti ada hasilnya. Kita jadi hamba Allah yang lebih bersyukur di atas nikmat yang Allah beri. Rizki kita berjalan dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah.